Assalamualaikum dan hai, nama diberi Siti Najhah binti Abdul Halim dari kelas PM4. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, pada perkongsian kali ini saya akan menggunakan laptop untuk mengakses aplikasi Kahoot. Jadi kita boleh menggunakan perisian komputer iaitu Google Chrome maupun Mozilla Firefox bagi mengakses aplikasi Kahoot ini. Jadi kali ini saya akan menggunakan Google Chrome untuk mengakses aplikasi Kahoot ini. Setelah masuk ke muka hadapan Google Chrome, saya akan menaik Kahoot, K-A-H-O-O-T dan kemudian tekan enter. Setelah kalian tekan enter, paparan pada skrin anda menunjukkan Kahoot Learning Games Make Learning Awesome dan Kahoot. Jadi kalian perlu menekan perkataan Kahoot Learning Games Make Learning Awesome. Setelah itu, kalian akan masuk ke muka hadapan aplikasi Kahoot. Jika kamu sudah pun mempunyai akaun Kahoot, maka kamu hanya perlu untuk login sahaja akaun kamu dengan menekan tombol login di atas pada skrin yang dipaparkan. Sekiranya kamu tidak memiliki akaun Kahoot, maka kamu perlu tekan tombol sign up dan kamu perlu sign up akaun kamu sebelum kamu menggunakan aplikasi Kahoot ini. Dalam aplikasi Kahoot ini juga, kamu sebagai seorang guru bukan sahaja boleh menghasilkan kuis lalu diberikan kepada pelajar-pelajar, malahan kamu juga boleh menjadi host untuk berkongsi kuis yang kamu hasilkan kepada khalayak umum. Malahan kamu juga boleh bermain kuis-kuis yang tersedia dalam aplikasi Kahoot ini. Setelah kamu menekan tombol sign up, maka keluarlah paparan choose your account type. Maka kamu perlu memilih jenis akaun kamu seperti yang tertera teacher, student, personal, professional. Jadi di sini saya memilih akaun teachers. Seterusnya dia akan keluar describe your workplace. Maka kat sini kita perlu memilih sama ada kita school, higher education, school administration ataupun business. Jadi dekat sini saya sebagai guru saya pilih school, sekolah, iaitu sekolah. Setelah kita pilih kita punya account type dan kita punya workplace, kita perlu sign up email kita. Kita boleh pilih sama ada kita nak bubuh email pembelajaran maupun email persendirian. Jadi di sini saya memilih untuk continue with Google account sahaja. Setelah menekan continue with Google, dia akan keluar paparan seperti berikut, choose an account. Jadi saya pilih email saya untuk sign up masuk ke dalam account Kahoot ini. Jadi setelah itu kamu perlu buat verification untuk memastikan itu betul-betul akaun kamu. Setelah membuat verification, dia akan mengambil masa sedikit jika rangkaian internet kamu tidak kuat. Jadi saya sarankan supaya kamu memeriksa dulu rangkaian internet kamu sama ada kuat ataupun tidak sebelum kamu mengakses aplikasi Kahoot ini. Setelah kamu mengakses aplikasi Kahoot ini, jadi dia akan keluar paparan seperti berikut, di mana di sini meminta kamu untuk membayar jika kamu hendak menggunakan Kahoot yang premium. Jadi kamu jangan risau, kamu perlu slide ke bawah. Setelah kamu slide ke bawah, dia akan tertulis di situ basic dan continue for free. Jadi kamu cuma klik sahaja ke di continue for free untuk mengakses aplikasi ini secara percuma lah. Jadi setelah kamu dah habis proses sign up tu, kamu akan masuk ke laman utama Kahoot, akaun Kahoot anda sendiri. Jika kamu lihat pada layar sebelah kanan skrin kamu, dia tertera di situ button home, di mana kamu boleh tekan button tu dan itu akan memaparkan layar utama akaun Kahoot anda. Manakala button yang kedua iaitu discover, di mana kamu boleh mencari kuis-kuis untuk membuat latihan kepada murid-murid maupun membuat kuis sebagai rujukan untuk kamu membuat kuis. Saya buat satu contoh di mana saya cari kuis bahasa Melayu dan saya tulis dekat layar atas tu di mana bahasa Melayu dan saya tekan enter.
Setelah itu dia akan keluarlah beberapa pilihan kuis bahasa Melayu yang saya boleh ambil sebagai contoh ataupun sebagai bantuan rujukan. Saya pilih satu kuis iaitu kuis bahasa Melayu simpulan bahasa. Saya tekan kuis itu untuk dijadikan sebagai latihan kepada murid-murid saya. Jadi saya klik dan pilih kuis simpulan bahasa tersebut, lalu dia memaparkan soalan-soalan yang bakal ditanya kepada murid-murid dalam soalan kuis tu. Jadi dekat bawah tajuk bahasa Melayu simpulan bahasa tu terdapat button 3 titik tersebut, di mana di situ dia akan terdapat beberapa fungsi yang kita boleh guna untuk diaplikasikan untuk dalam kuis. Fungsi-fungsi tersebut adalah seperti berikut, yang di mana boleh add to course, share Kahoot, embed, duplicate, preview, flag Kahoot ataupun print. Kalau kita nak duplicate sendiri pun soalan kuis ni, kita just tekan duplicate je, nanti dia akan masuk ke dalam folder kita. Jadi di sini saya cuba untuk bermain kuis tersebut, lalu dia akan keluar paparan seperti ini, yang di mana dia akan keluarlah untuk soalan ini kita perlu jawab macam mana, ataupun fungsi-fungsi untuk kita buat soalan, dan contoh-contoh panduan yang kita boleh guna untuk kita buat soalan lah. Setelah saya selesai melihat soalan-soalan pada kuis tersebut, saya hendak pergi semula ke halaman utama, lalu saya mengelik tombol home. Setelah sampai ke halaman utama, kita dapat lihat dekat situ dia ada tertulis create a new Kahoot. Jadi kat situ di sini saya nak buat soalan, tertulis soalan, jadi saya tekan simbol create a new Kahoot tu. Jadi dia akan keluar sama ada nak blank canvas atau templates atau question generator. Jadi di sini saya memilih blank canvas. Kemudian terteralah halaman yang di mana untuk membuat kuis tersebut, di mana dekat situ dia ada beberapa fungsi-fungsi yang kita boleh gunakan untuk membuat kuis atau beberapa soalan yang akan kita buat untuk pelajar-pelajar. Di atas paparan layar utama untuk membuat soalan-soalan ni, dia ada terdapat button setting, di mana kalau kita tekan setting tu, kita ada beberapa fungsi untuk kita tetapkan yang kita boleh tetapkan. Bila kita tekan setting tu, dia akan keluar Kahoot summary, di mana title tu kita boleh je bubuh apa-apa, yang di mana saya bubuh kat situ title bahasa Melayu. Contoh ni misalnya lah contohnya. Kita juga boleh bubuh description, yang ni terpulang lah kepada kita nak bubuh ke tidak. Kalau saya contoh saya buat ni tugasan 1, latihan intensif. Seterusnya button yang bawah pula iaitu save to tu, dia ada my folder yang kita boleh tukar juga. Kita boleh pilih sama ada kita nak tukar ataupun tidak. Kalau kita tak nak, kita just klik button cancel je lah. Kita juga boleh letakkan link YouTube maupun link sebarang video untuk sebagai rujukan kepada murid-murid untuk menjawab kuis ni. Itu optional, kita nak letak ataupun kita tak meletak. Seterusnya dia juga ada pilihan sama ada kita nak letak muzik ataupun kita nak kekalkan original kuis tersebut. Kalau kita letak muzik ni, dia dapat menarik lagi lah minat pelajar untuk menjawab kuis, dan dia akan merangsang minda pelajar tersebut untuk berfikir dengan lebih berkembang. Di sini juga terdapat button language iaitu bahasa, yang kita boleh tukar sama ada kita mahukan bahasa, apapun bahasa. Dia memberikan banyak pilihan bahasa. Jadi kat sini saya tukar kepada bahasa Melayu. Di situ juga kita boleh lihat diberikan pilihan sama ada kita boleh private kan kita punya kuis untuk tontonan khusus sahaja, maupun kita boleh buat public untuk tontonan khalayak ramai. Jadi kat sini saya memilih untuk buat private lah. Pada tetapai ini juga dia boleh kita ubah cover image. Jadi kita tekan saja add image tu, dia akan keluar
untuk kita pilih gambar-gambar yang sesuai untuk kita jadikan muka hadapan bagi kuis kita tu. Jadi setelah saya cari, saya pilih satu gambar untuk jadi gambar buku tu untuk jadi muka depan kuis saya. Setelah siap proses tetapan yang kita buat mengikut kesesuaian kita yang kehendak kita boleh teruskan kepada agenda utama kita dalam tutorial ini, iaitu pembikinan ataupun pembuatan soalan-soalan. Sekiranya kamu hendak menukar tema atau wallpaper kamu, kuis kamu di belakang, kamu boleh menekan simbol tim, dan di mana kamu boleh memilih sama ada tema-tema yang kamu suka lah. Jadi saya memilih di sini, saya memilih spring. Setelah selesai kita membuat tetapan yang kita inginkan, kita bolehlah memilih berbagai jenis soalan yang boleh kita dapati di question type. Setelah itu kita boleh tulis soalan yang kita hendak buat, dan kita boleh tetapkan durasi masa menjawab, dengan kita perlu tetapkan juga jawapan yang betul bagi setiap soalan. Setelah itu kita boleh juga tambah soalan dengan menekan simbol add question di sebelah kanan. Bila kita dah tekan, dia akan keluar berbagai jenis bentuk-bentuk soalan yang pelbagai yang boleh kita pilih bersesuaian dengan jawapan yang kita buat untuk soalan tu. Apabila kita dah siap buat soalan-soalan yang kita kehendaki bagi soalan kuis tu, kita perlulah mengklik button save bagi menyimpan draft-draft soalan yang kita telah buat. Setelah saya tekan button save, maka di akhir tu saya kena tulis title, yang dimana sebagai contoh saya buat kuis bahasa Melayu, dan description ni terpulang kepada kita nak buat ke tak buat. Saya bagi contoh, saya buat latihan intensif, kemudian saya tekan button continue, dan dia akan keluar your Kahoot is ready to preview, to start and to share. Jadi di situ kita bolehlah kongsikan kepada pelajar ataupun kepada orang lain. Kita klik button preview, maka dia akan keluar number pin untuk kita kongsikan kepada pelajar untuk buat kuis ni di dalam kelas. Dengan number pin tersebut, pelajar dapat mengakses kuis tersebut untuk dibuat bersama-sama di dalam kelas bersama guru. Setelah mengakses number pin tersebut, pelajar dikehendaki untuk menulis nama sebenar ataupun nama singkatan, kemudian memilih ikon yang sesuai dan mengikut kehendak cita rasa masing-masing. Hal ini dapat menarik minat pelajar untuk menjawab kuis dengan perbezaan warna-warna dan bentuk-bentuk yang merangsang minda pelajar tersebut. Di samping itu, guru juga dapat memantau murid-murid untuk menjawab kuis ini kerana setiap soalan dipaparkan melalui layar skrin komputer guru. Hal ini menyebabkan murid perlu memberikan fokus yang tinggi terhadap soalan-soalan bagi menjawab soalan tersebut dengan betul. Di akhir kuis ini juga dia akan memaparkan ranking kedudukan bagi setiap pelajar-pelajar, sama ada cemerlang ataupun tidak cemerlang. Guru juga boleh memberi sedikit penghargaan kepada murid-murid yang cemerlang, ataupun dan memberi kata-kata semangat kepada yang tidak cemerlang, supaya hal ini dapat menarik minat pelajar untuk belajar. Sekian itu sahaja daripada saya. Segala kebaikan datangnya daripada Allah SWT, dan segala keburukan datangnya daripada kesilapan saya sendiri. Saya undur diri dulu. Terima kasih kerana mendengar. Thanks for watching, dan jangan lupa subscribe, comment and share.